Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama pada bulan ini, Rabu minggu yang ketiga. Rabu minggu yang ketiga, sebab ramai yang duk tanya minggu berapa dia pergi, saya tak ada. Pandai ingat boleh? Minggu 3. Tengok kalender elok-elok tanda. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, rasa lama sebab minggu lepas, bulan lepas dia 5 minggu. Rasa lama. Tak sebulan setengah. Jadi insya-Allah kita akan teruskan bacaan kitab kita, kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Masih dalam bab yang berkaitan dengan rumah tangga, perkahwinan. Kita dah selesai bulan lepas berkaitan dengan nusyus. Macam mana jika seorang isteri nusyus kepada suami, apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh seorang suami? Yang tu kita kena ingat. Cik Nasir dia apa dah, dia ingat. Semalam saya uji dia boleh jawab. Dia diterima sebagai murid. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tuan-tuan buka kitab kita yang tebal ni, kitab paling tebal saya mengajak kitab ni . Muka surat 386. 386. Tapi di segi muka surat ada lagi kitab lebih banyak muka surat. Kitab dia nipis . Muka surat apa cik Nah? 1280. Sudah. Kitab kecil tapi muka surat 1000 lebih. Kitab Fiqh Manhaji, dia ada 8 jilid. Dia muka surat dia sambung, dia jilid pertama, dia habis, masuk jilid kedua, dia sambung jilid pertama. Dia sambung jadi banyak. Baca jilid 8, muka surat beribu . Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, muka surat 386. Permasalahan talak. Kita dah selesai tentang nusyus, macam mana nak buat. Kita masuk tajuk berkaitan dengan at-talaq ataupun perceraian. Boleh bahasa Melayu dia jadi leseh, kita panggil leseh, talak. Talak leseh. Ta bukan sebut ta. Dalam syarat ta dia isti'laq, ta. Talak. Bukan ta, itu ta, talak. Boleh Melayu talak, Arab talak. Baik, permasalahan talak saya akan sebut dalam bahasa Arab fasih sebab saya bahasa Arab. Saya bahasa Arab. Pengajian saya bahasa Arab, saya tak sedap sebut Melayu. Di sini sahaja diharuskan talak. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, apabila sudah gagal segala percubaan untuk mendamaikan di antara pasangan suami isteri, hak kita mengaji bab nusyus. Percubaan pertama dia kena nasihat dulu bini dia, tak jadi juga masuk yang kedua dia kena tinggalkan tempat tidur isteri dia. Tak jadi juga dia pergi step yang ketiga, dia pukul isteri dia untuk tujuan mendidik. Tak jadi juga, maka panggil pihak suami wakil dan pihak isteri wakil, mereka ni bincang nak buat macam mana. Tiga jalan sudah buat tak jadi apa, kita bincang tengok macam mana, nak terus ataupun tidak. Maka keputusan dia ambil oleh dua pihak isteri dan juga pihak suami ni, keputusan mereka adalah muktamad. Kalau mereka putuskan cerai, wajib cerai. Hukum dia wajib, tak cerai berdosa. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka kalau diputuskan mereka naklah bercerai,
maka suami tadi wajib menceraikan isteri dia. Kalau dia tak cerai, hukum dia berdosa. Sebab hukum cerai ada 5 macam hukum nikah. Dia ada masa sunat cerai, ada masa harus cerai, ada masa makruh cerai, ada masa haram cerai, ada masa wajib cerai. Hak ni wajib. Nah, bila diputuskan oleh dua pihak tadi, maka wajib menceraikan isteri. Dan semua usaha tidak berjaya tadi, barulah ketika itu suami boleh mengambil jalan yang terakhir yang ditunjukkan oleh Islam. Jalan akhir itu adalah di sini sahaja diharuskan talak, cerai. Makna cerai ni dia bukan boleh buat suka-suka hati. Kalau kita ni hidup beragama, dia bukan boleh cerai suka-suka hati. Nah, dia kena tengok keadaan masa mana cerai itu jadi wajib, masa mana dia haram, masa mana sunat. Kena mengaji, benar? Tak mengaji salah kita, bukan salah agama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bukan suka-suka hati, rasa nak cerai, rasa nak nikah. Syariat Islam tak macam tu. Nah, dia kena usaha dulu mempertahankan rumah tangga. Dia tak boleh cerai. Sama ada pihak suami ataupun pihak isteri. Nah, hari ini ada isteri yang tersenyum puas apabila diceraikan. Betul Cik Nasir? Jangan sebut nama. Jangan sebut nama. Nanti viral. Lalu rakam malam ni. Tu tak pergi rakam. Dah ada ustaz tegur. Kena ustaz tu. Pokok ni bukan kira siapa. Dia mengukur agama dengan akal. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bila ada orang tegur, tak boleh lah minta cerai, seronok cerai. Cerai ni kena pertahankan. Akak kutuk ustaz tu kesian ke dia. Tu Cik Nasir. Cik Nasir kenal siapa? Rahsiakan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, hidup hari ini orang jahil terlalu banyak. Nah, maka mereka menghukum bukan menggunakan nas, mereka menghukum dan menggunakan akal pemikiran mereka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi untuk memenuhi kehendak keadaan dan menyahut seruan darurah atau keperluan untuk menghuraikan kemusykilan yang tidak dapat penyelesaiannya kecuali dengan perpisahan di antara suami isteri itu secara baik. Itulah satu-satunya jalan untuk membolehkan talak ataupun cerai. Islam membenarkan untuk mengambil jalan ini, cerai ini. Hak ni tak berdosa lah, tidak makruh apa-apa, bahkan wajib. Dalam keadaan terdesak dan terpaksa, itulah cerai. Kerana itulah Islam tidak menganjurkannya dan tidak menyukainya. Islam tidak menggalakkan cerai dan tidak suka cerai. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, abghadul halal ila Allah ta'ala at-talaqu. Maksudnya seburuk-buruk perkara yang halal di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah cerai. Dia halal. Islam mengharuskan halal cerai itu. Tetapi ia perkara harus yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia meruntuhkan masjid. Runtuh masjid ni hak betul tak boleh, hak kiah tak boleh. Hak betul pi runtuh masjid betul tak boleh. Masjid masjid. Faham masjid? Ni masjid ni. Tak faham lagi? Ya ilah. Ambil kereta cari makan pergi tolak, runtuh masjid. Tak boleh. Kecuali ada sebab ah. Nah, itu masjid betul. Hak masjid kiasan nikah lah, orang panggil membina masjid. Kalau cerai meruntuh, maka jenis runtuh masjid dua-dua tak boleh. Hak tu tak boleh, hak kias tak boleh. Allah tak suka. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, bila runtuh masjid, dia akan jadi masalah balik. Dulu menikah sebab takut zina. Dia pun pergi menikah. Bila menikah, Nabi kata, aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Perkahwinan itu boleh menjaga pandangan mata. Dah bini ada, tengok bini tu dah. Nah, dan kemaluan dia boleh terjaga, tidak akan berlaku zina dan liwat bila menikah. Tiba-tiba dia runtuhkan masjid itu, dia akan kembali pada asal, nanti akan berlaku zina, liwat dan sebagainya. Sebab tu Allah tak suka runtuh masjid. Yang tepuk tangan ni setan. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, tapi dah tak boleh nak buat dah. Dia usaha dah. Step-step tu dah usaha tapi tak boleh jalan juga. Maka ini nama dia darurah, terpaksa. Maka waktu ini Allah tak marah lah. Nah, dia bagi jalan boleh cerai.
Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Ma ahallallahu syai'an abghadha ilaihi minat talaq." Maksudnya tidak ada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya sangat buruk sekali lebih daripada tolak. Lebih kuranglah. Hadis ni lebih kurang makna. Baik, ungkapan yang disifatkan bahawa tolak itu ataupun cerai itu adalah suatu perkara halal yang dibenci, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahawa tolak itu merupakan suatu keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kerana darurah atau keperluan. Dia keringanan, rukhsah je. Dia kita solat jamak qasar lah, asar tak boleh. Zuhur 4 rakaat lah asalnya. Asar 4 rakaat, isyak 4 rakaat. Tapi dah darurah kita musafir jauh, maka Allah bagi keringanan, boleh qasar dan kan boleh jamak sekali. Itu nama dia rukhsah. Keringanan saja. Asar tak boleh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, di mana akan timbul daripadanya rasa buruk pergaulan, kehilangan rasa kemesraan di antara kedua suami isteri, sehingga menghindari mereka daripada dapat menegakkan batasan hukum Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak suami isteri. Bila bercerai akan jadi macam itulah. Sedangkan perkahwinan untuk membina itu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ialah Dia mencipta kamu daripada diri kamu, wahai lelaki Adam, pasangan hidup kamu, isteri. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, untuk kamu merasa tenang. Bila ada bini tenang. Dulu macam yang berak papu. Boleh bini tenang, berak boleh. Itu macam saya. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan antara kamu suami isteri mawaddah wa rahmah, kasih sayang, cinta dan sebagainya. Tiba-tiba pergi cerai untuk habis. Macam tu. Baik, ada pepatah yang mengatakan kalau tidak dapat seia sekata, bukankah baik berpisah sahaja. Ini kata-kata siapa? Nadir Ahmad kata apa? Aku tak ingat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan jika keduanya bercerai, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan keperluan masing-masing dari limpah kurnianya. Hak nikah pun sama, Allah cukupkan. Hak cerai pun Allah cukupkan. Makna kalau cerai, isteri contoh tak kerja, insya-Allah Allah cukupkan dengan menikah dengan suami yang baharu. Namanya Encik Nasir. Ingat bagus Nasir? Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu di sini wajib. Cerai ni wajib. Hak lain pada ni ada hukum lain. Ada hukum lain. Hukum haram. Nanti kita akan baca. Sebab kita fokus kepada halal dan haram. Nanti dia akan cerita masa mana haram menceraikan isteri. Masa mana sunat. Sunat dia tak cerita sini. Sebab fokus dia halal haram. Nak tahu hak sunat masa mana, buka kitab fiqh, bab perkahwinan dalam Islam, kita akan jumpa. Masuk bab perceraian, dia akan bahas masa mana sunat. Sunat bercerai sekiranya isteri itu jahat perangai, akhlak tak elok. Masa belum nikah kita tak kenal sangat. Lebih-lebih lagi zaman dulu jenis pak setuju, kita setuju, mak setuju, kita setuju. Jodoh diatur oleh orang tua. Walaupun jodoh itu orang kata diatur oleh orang tua, tapi Allah yang atur sebenarnya. Nama dia majas. Cakap majas kita ni paling banyak daripada hakikat. Kita sedang berada di alam fiqh. Kita cakap tu fiqh, bukan tasawuf. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, mana boleh ibu bapa mengatur jodoh? Allah ya lah. Cakap majas pun panggil. Orang tua hak urus. Anak ni kata ayah setuju, saya setuju, mak setuju, saya setuju. Tu maksud dia ayah dia urus. Dia tak boleh pun. Nikah hidung tak ada. Cengkereng. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi ayah dengan mak tu cari hak elok. Nikah sampai lah hidup. Tak cerai berai pun.
Anak sampai 12, 13 tu yang sih. Tak payah pergi baling. Kalau anak 6 tu bukan orang baling ya. Dia mesti 8 ke atas anak orang baling. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu dia atuk oleh ibu bapa tu. Nak dulu-dulu lah. Lah atuk sendiri nikah hari ni esok cerai tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati berkatnya orang tua-tua. Okey. Jadi hak sunat bila isteri tu jahat perangai, kita suruh ibu bapa kita tu menikah boleh sebulan dua baru kena perangai jahat. Mulut jahat, kaki jahat, tangan jahat, popeng-popeng, lah kali sunat cerai. Cerai tu dapat pahala sebab kita jadi tenang balik. Dulu kita tak apa tenang. Nikah lagi teruk. Nak marriage. Maka kita pun cerai jadi tenang balik. Sunat cerai. Dapat pahala. Tak cerai tak dosa. Kalau kita sanggup berharapan dengan popek-popek, sila. Sanggup berhadapan dengan isteri suka sepak kita, sila, tak apa, dapat pahala. Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Masa mana makruh? Makruh ni bini tak ada salah apa-apa, bini molek. Comel bini, comel lah. Molek pun molek. Suruh apa pun buat, tak pernah lawan. Tiba-tiba cerai, bodoh je dia. Makruh. Tak dosa cerai, tapi makruh. Lebih baik kamu tak cerai. Tak cerai dapat pahala, cerai tak dosa. Makruh. Harus kalau kita rasa tak sanggup nak bagi nafkah dah. Tak sanggup nak bagi nafkah, gaji dah nak tarik lah ni. Lepas PKP, tak duit dah. Harus cerai. Cerai boleh, tak cerai pun tak apa, harus. Hak tu kena buka, kena selok kitab fiqh, bukan buku ni. Buku ni hak nak kita haram. Nanti dia cerita masa mana haram kita menceraikan isteri kita. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, seterusnya yang ni saya tak akan baca lah, tuan-tuan. Saya akan baca pun sikit-sikit saja sebab saya menumpukan pada hak lebih utama lah. Sebab kita sebulan sekali tak boleh nak buat melarat sangat. Jadi lambat habis. Baik, sebelum Islam, sebelum dia cerita, saya tolong cerita, kalau tuan-tuan boleh baca sendiri lah. Kalau bangsa Yunani, mereka ni cerai ni dia boleh cerai tanpa apa-apa syarat, suka-suka hati. Dia boleh nikah suka-suka hati dia, dan dia boleh menceraikan isteri dia suka-suka hati, tak ada hukum, tak ada syarat apa-apa. Ni Yunani, bangsa Yunani. Tak boleh pakai bangsa ni. Cara tu bukan bangsa ni, cara Islam tak akan buat macam tu. Yang kedua, orang Rom. Rom pula tak boleh cerai. Hak Yunani ni cerai suka-suka hati, tak ada syarat apa, hak darurah ke perlu ke tak perlu, ikut suka hati dia. Ikut suka hati hak lelaki. Maka perempuan menjadi mangsa. Islam dia akan jaga benar. Rom pula jenis tak boleh cerai. Kalau dia menikah, dia syarat dia boleh cerai, tak sah daripada awal. Dan dia pula wajib cerai isteri kalau menikah 10 tahun tak dapat anak. Pelik yang. Yang saya nak pergi Rom. Boleh wajib ceraikan isteri selepas menikah 10 tahun tak dapat anak. Berat orang perempuan ni. Kalau kena hak mandu nak macam mana? Bukan dia nak mandu. Masa dia nak beranak dulu, Allah tak tanya dia, cuba tik tengok dalam kotak mandu ke boleh beranak. Tik mandu tak boleh pilih. Bukan salah dia. Allah takdirkan dia mandu. Dan kita tak boleh nak salahkan takdir. Tiba-tiba syarat dia 10 tahun tak dapat anak, cerai. Wajib cerai, tak cerai, dia akan kena denda dan sebagainya. Berat. Turub. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Yahudi, boleh. Yahudi ni hak 10 tahun. Bukan Rom, Yahudi. Bacalah. Boleh. Nasrani haram tak dah. Jadi baca. Dia tidak sama. Elok hanya Islam. Sebab Quran dah istihar dalam Al-Quran, innad dina indallahi al-islamu. Saya baca satu-satu. Jangan baca macam tu jadi tu iman. Innad dina indallahi al-islamu. Jangan keren tak iman macam tu. Mana boleh. Nak sambung terus mana boleh berhenti gitu tak iman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh tak? Jadi tak iman. Saya baca cara mengajar, nak sebut pergi jelas.
Cara baca dalam solat Quran lain cerita. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama ni cara hidup. Orang banding kita way of life. Nah, cara hidup. Dan perkahwinan, perceraian itu termasuk dalam cara hidup. Sesungguhnya agama, cara hidup itu indallah, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mencipta seluruh alam, al-Islamu, hanya Islam. Sebab tu dia terbaik. Islam mengharuskan cerai ini, tapi dia benci sebenarnya. Cuma dia haruskan bila ada keperluan atau darurat. Itulah agama hak paling sempurna. Nak banding hak tadi Yahudi, Nasara ke bangsa Rom ke bangsa Yunan, nah, tidak menepati syariat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kemudian tak apalah itu baca sendiri. Cuma dia nak beza muqaranah antara agama Islam dengan agama lain. Di segi perceraian tidak sama, nah, dan Islam hak terbaik. Okey, kita akan pergi terus kepada muka surat 396. 396. Tengok situ. Pembatasan Islam dalam persoalan talak ataupun cerai. Okey. Jadi kita akan bincang tak banyaklah, hanya sedikit saja. Bincang banyak kena masuk bab dia lah fiqh. Baik, syariat Islam yang mulia telah meletakkan beberapa ikatan syarat dalam permasalahan talak ataupun cerai itu, sehingga ianya terbendung dalam lingkungan yang paling sempit sekali. Maknanya kalau dialah hak darurah saja cerai, maka kita akan sempitkan perceraian dan kita akan kembangkan perkahwinan. Masalah ini takut hak cerai lebih banyak daripada hak nikah masalah. Baik. Talak ataupun cerai dalam keadaan darurah ataupun darurat Melayu sebut, yang membolehkan dan hanya dipenuhi cara-cara yang dinyatakan terdahulu lah. Nah, hak nasihat semua tu dah sebut dah. Adalah talak yang dilarang dalam Islam. Kalau tak macam tu, Islam tak benarkan. Kerana sebagaimana yang dijelaskan oleh setengah fuqaha, ianya membahayakan diri sendiri, membahayakan isteri, dan juga menghilangkan maslahah yang dituntut saya sebut tadi, untuk dia ketenangan semua tu. Bagi kedua suami isteri itu tanpa sebab atau keperluan, maka hukumnya adalah haram. Sama seperti hukum merosakkan harta benda sesuai dengan sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Maksudnya tidak boleh membawa kemudaratan dan memudaratkan orang lain. Dia hadis ni umum, bab apa pun bab mudarat tak boleh buat. Nah, bab apa pun. Adapun yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang mencari kepuasan nafsu, ini menikah ikut nafsu, dan selalu mentalak isteri, selalu mencerai, nikah cerai, maka hal ini memang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, la uhibbu az-zawaqin minar rijal waz-zawaqat minan nisa. Maksudnya aku membenci, tak suka kepada lelaki-lelaki yang suka kahwin cerai dan wanita-wanita yang suka kahwin cerai. Baginda bersabda lagi dalam hadis yang lain, innallaha la yuhibbu. Tadi dia kata dia tak suka. Hadis ni innallaha la yuhibbu az-zawaqin wala az-zawaqat. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci lelaki-lelaki yang suka kahwin cerai dan wanita-wanita yang suka kahwin cerai. Mana hadis sebut Nabi yang pertama Nabi tak suka, yang kedua Allah Subhanahu wa taala tak suka. Dua-dua tak suka. Kita nak hak dua-dua ni, hak lain tak nak kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimah syahadah, rukun Islam hak pertama. Dua ni kita nak. Redha Allah dan Rasul. Tiba-tiba kita buat perangai, hak Allah tak suka, hak Rasul tak suka. Bila mati orang kata apa? Mudah-mudahan ditempatkan bersama orang soleh. Soleh kot mana? Dia bukan nama soleh. Soleh kot mana? Allah tak suka dia, Nabi tak suka dia. Soleh kot mana? Bagi tahu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, tak boleh. Sebab tu kita kena menempatkan diri kita di tempat hak Nabi suka dan tempat hak Allah suka. Baru kita mati, walaupun orang tak doakan kita, memang kita akan bersama orang-orang yang soleh.
Tapi hidup atas dunia, kalau Allah tak suka kita, Nabi tak suka kita, maka walaupun beribu kan doa, kita ditempatkan bersama orang saleh, dia tak akan jadi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, jangan buat amalan yang Allah tak suka, yang Nabi tak suka. Pegang kuat-kuat, ingat dalam kehidupan kita, ini adalah keyword yang paling utama dalam kehidupan. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya dibenarkan talak itu apabila ada keperluan. Tak boleh mudah-mudah kahwin cerai. Hak tu kahwin bukan ikut syariat, tapi dia ikut tabiat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, selesailah, saya tak nak panjang-panjang sini. Fokus kita pada halal haram. Hak ni, menceraikan isteri dalam keadaan haid hukumnya haram. Ni tempat-tempat yang diharamkan seorang suami menceraikan isteri dia waktu dia haid. Baik, dalam hal ini terdapat hajat dan keperluan yang membawa kepada perbuatan talak. Jadi hak tadi kita dah selesai, nasihat pun tak pakai dah, step-step hak disebut tu selesai, ayat Quran sebut tu. Maka bila kita nak menceraikan isteri kita, sebab dah pihak kita dan pihak isteri kita pun dah bincang, cerailah, dia kata tak jadi dah hampa ni, maka wajib cerai. Tapi bila kita nak cerai, kita nak kena tengok masa. Dia bukan boleh cerai bila-bila masa. Nah, kita kena tengok masa mana hak kita boleh cerai, maka kita cerai. Nama dia cerai sunni, talak sunni. Kalau kita menceraikan isteri waktu hak diharuskan syarak, maka talak sunni, cerai sunnah. Kalau kita menceraikan isteri pada waktu hak diharamkan syariat, maka cerai kita nama dia talak bid'i, talak yang cerai yang bid'ah, yang Nabi tak ajar. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Baik, tengoklah. Maka tidaklah harus seseorang muslim tergesa-gesa melafazkan talaknya pada bila-bila masa sahaja yang dikehendakinya, tetapi mestilah memilih masa yang sesuai untuk menjatuhkan talak itu. Dan masanya yang sesuai untuk melafazkan talak ataupun cerai sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat, iaitu ketika isi isteri itu dalam keadaan bersih dan tidak didatangi haid dan nifas. Takkan tak tahu, jangan saya tahu bini haid macam mana. Jeng kadang Nabi duduk dekat. Allah, seorang suami tak tahu isteri dia tu hujung bulan ke tengah bulan ke awal bulan, dia tak pernah ambil tahu. Nikah 30 tahun, anak sulung anak 2, tak pernah ambil tahu isteri tu haid hujung bulan ke tengah bulan ke awal bulan. Tu jangan say. Berat lelaki macam ni, mana ambil tahu. Isteri kita tu jenis awal bulan ke tengah bulan ke akhir bulan, kena tahu peredaran dia. Sampai satu masa dia akan berubah. Nah, mula-mula menikah dia ikut hak awal bulan. Kalau hak tengah bulan. Nah, hak hujung bulan ya. Cik Nasir seronok mana? Hak tengah hak awal ke hujung? Hujung lah masuk gaji. Boleh merantau. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tak pernah ambil tahu, pelik. Bila tak pernah ambil tahu, dia bila boleh cerai, dia cerai. Jadi kalau dia ambil tahu masa ni tak boleh, masa ni isteri ku haid, tunggu dulu. Nah, kecuali dia tak tahu. Dia tahu awal bulan, tahu tengah bulan, tahu hujung bulan. Tapi masa dia nak ceraikan tu, dia tak tahu yang kata isteri dia haid. Kalau isteri dia dah haid, dia tak solat, dia tahulah isteri dia haid, tak boleh cerai lah masa tu. Dosa lah. Haram ni berdosa. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka tunggu dulu. Tapi kalau isteri dia masih suci, maka dia pun cerai. Rupa-rupanya hari hak dia cerai tu hari pertama haid, dia tak tahu. Itu tak apa, dia maaf pada syarak. Dia benar-benar hak kita tak tahu, tak apa. Ni tahu dah isteri 3 hari dah tak solat, cerai juga. Tahu tu. Faham? Jangan saya. Bukan soal saya cerai bini, dah ngaji. Bukan benar hak kita semua kita mengaji kita kena buat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, saya takut silap faham. Ni aku nak cerai bini sebab apa? Mengaji buat cerai lah. Nak kena praktik semua ilmu hak kita dah, kena amal. Sudah. Penyakit ini tu.
Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tak boleh. Kalau kita tahu dia sedang haid, tangguh sah. Tunggu sampai dia suci, nah baru boleh cerai. Syarat pula tak boleh setubuh. Kalau dah suci pergi setubuh, tak boleh juga. Haram. Nah, haram cerai juga. Waktu haid, waktu nifas haram cerai. Waktu suci pergi setubuh, haram juga. Tunggu lagi sampai dia suci sekali lagi. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, inilah hal haram yang kita nak kena ambil tahu bab perceraian. Baik. Dan masanya yang sesuai untuk melafazkan talak sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat, iaitu ketika isteri itu dalam keadaan bersih dan tidak ditangis haid atau nifas, dan tidak harus bagi suami menjatuhkan talak setelah menyetubuhinya. Bila dia suci, dia haid, dia mandi, dia pergi setubuh, tak boleh juga pada masa bersih, kecuali jelas isterinya sedang hamil atau mengandung. Nah, tak apa jelas dah. Kalau isteri tak mengandung, tak boleh. Sebab takut dia pergi setubuh masa suci, lepas tu dia cerai, lepas tu mengandung. Masalah. Kalau tahu dah mengandung, tak ada masalah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ini kerana sebab kenapa tak boleh cerai isteri waktu dia haid atau waktu dia suci yang sudah disetubuhi. Kenapa tak boleh? Kenapa Islam mengharamkannya? Ini kerana keadaan haid dan juga nifas itu menjadikan seorang suami menjauhkan diri daripada isterinya. Barangkali kerana terhalang untuk mendekati isteri pada masa itu, ataupun ketenangan jiwanya yang mendorongnya untuk mentolak isterinya. Oleh kerana itulah, sewajarnya dia menunggu dahulu sehingga habis masa haid itu, kemudian isteri bersih lagi, maka ketika itulah boleh dia mentolaknya dan sebelum dia menyentuhnya pula. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ini satu hak paling jelas lagi sebut dalam kitab-kitab fiqh, ialah untuk tidak menzalimi isteri. Untuk tidak menzalimi isteri. Zalim kat mana Ustaz? Kalau kita ceraikan dia waktu dia haid, masa dia menunggu iddah dia akan jadi lebih panjang. Bila panjang zalim. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab dia kena tunggu 3 kali suci. Al-Quran suruh kita menceraikan isteri kita, hak boleh cerai lah. Waktu iddah mereka boleh dikira. Mana bila kita cerai tu terus kira iddah. Maka iddah kira masa suci. Kalau kita cerai waktu dia haid, tak kira. Contoh hari pertama dia haid seminggu. Contoh lah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita pergi cerai mata tu. Maka seminggu tu iddah tak jalan lagi. Tak start lagi. Balik mungkin start. Sini mungkin apa? Mula. Dia akan mula kira pada suci. 7 hari dia haid tak kira lagi. Lambat nanti dia nak habis iddah. Bila suci baru mula kira. Kemudian haid yang kedua. Kemudian suci yang kedua. Kemudian dia akan jadi 4 kali haid. Haid masa dia cerai, dia 3 kali haid. Habis tu baru dia boleh habis iddah untuk dia menikah semula dan sebagainya. Lambat. Kalau diceraikan waktu suci, terus kira. Hari ni cerai, hari ni kira. Sebab suci. Suci, satu dah kira. 1 kali suci. Kemudian lepas tu haid. Okey. Kemudian suci. Suci dah 2 kali suci. Kemudian haid. Kemudian suci lagi. 3 kali suci. Kemudian haid. Bila dia haid yang keempat, maka sudah tamat iddah. Boleh menikah dah. Cik Nazir? Itu tujuan. Islam tidak akan menzalimi orang. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka diharamkan menceraikan isteri waktu dia haid ataupun nifas, ataupun waktu dia suci yang sudah disetubuhi. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, oleh kan habis itu. Nah. Baik, tegasnya sebelah 398. Tegasnya haram bagi suami mentolak isterinya yang sedang haid, sebagaimana haram juga atas suami untuk mentolak isterinya pada masa bersih yang telah disetubuhinya. Takut ada benih situ. Kalau ada benih nanya. Bila isteri suci, dia pergi setubuh sekali, lepas tu dia pun cerai. Habis dia cerai, isteri dia pun tunggulah iddah 3 kali suci. 3 kali suci lebih kurang 3 bulan. Dekat-dekat nak habis iddah, tiba-tiba dia muntah. Sebab apa muntah Cik Nasir? Makan durian banyak. Betul jadi tak? Sebab muntah ni banyak. Jadi nak tahu isteri tu, nak tahu sebab apa dia muntah, dia kena pergi beli itulah
urine test tu di farmasi tu. Test tengok. Naik 2 belang, jengkreng. Tu je, 2 ke 1 je nasi. Aku terlupa dah lama dah tak beranak. Kan, aku lah bini aku lah. 2 ke 1. Macam COVID lah kan. 2 jengkreng. Jengkreng kat mana? Tambah lagi lah. 9 bulan lagi. Lama. Sudah. Jadi 12 bulan. Setahun. Dah. Apa kah? Tu dia tak bagi tu. Lepas tu bos jangan duk ni, tunggu dulu. Takut dia mengandung. Nah, tuan-tuan ini dah muslimat yang dirahmati sekalian, Islam takkan zalim orang. Siapa tahu barangkali terlekat benih suami pada rahim isteri itu kali ini aku pun tak faham. Bahasa disilat tu. Nah, dan barangkali jika suami mengetahui yang isterinya mengandung dari persetubuhan terakhir itu, dia akan mengubah keinginannya. Mungkin dia akan ubah, tak jadi cerai lah, dapat anak, untuk bercerai dengannya disebabkan bayi yang dikandung oleh isterinya. Sebab tu tunggu. Baik, selepas isteri bersih dari haid dan tidak disentuh suami, ataupun dia kini sedang mengandung, ketika itu tahulah suami bahawa yang mendorongnya untuk mentalak isterinya itu tiada lain melainkan adanya rasa benci yang tertanam di dalam hatinya. Maka ketika itu harus bagi suami menggugurkan talak ke atas isterinya itu walaupun sedang mengandung. Mengandung pun dia tak kisah, sebab dia tak mau. Dia tak suka pada isteri dia. Maka boleh, harus. Pasal tu harus dia menceraikan isteri dia. Harus cerai kalau dia tak nak bayar nafkah, dan kalau dia benci pada isteri dia, maka hukum dia harus menceraikan. Sebab kalau dia hidup pun dia tak jadi benar. Dia takkan jadi harmoni. Baik, sebagaimana yang disebut dalam hadis sahih bahawa Abdullah bin Umar, anak Umar Al-Khattab, nama dia Abdullah radhiyallahu anhu, telah mentalak isterinya sedangkan isterinya itu masih dalam keadaan haid. Masa dia cerai isteri dia haid. Lalu ayahnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu segera datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan perkara itu. Dan Nabi hidup, maka Nabi lah tempat rujukan. Bila Nabi dah wafat, maka pewaris Nabi lah ulama-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Kita tanyalah. Quran sebut ahlu zikri. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir, ulama. Kalau kamu tak tahu masalah, kita tanya depan. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka Umar Al-Khattab pergi jumpa Nabi sebab Nabi masih hidup. Tanya masalah tu. Macam mana boleh ke anak dia Abdullah ceraikan isteri dia waktu dia haid? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, suruh anakmu supaya rujuk kembali kepada isterinya. Suruh sini bukan wajib. Dalam mazhab Syafi'i bukan wajib, sunat. Sesiapa yang ceraikan isteri waktu isteri dia haid, contoh dia tak tahu, dia ingat suci lagi, haid pertama contoh, dia tak tengok lagi isteri dia solat lagi tu, dia balik-balik tu ke mana marah cerai. Lepas tu isteri dia kata, saya sudah haid ni bang. Maka sunat bagi dia rujuk mula, aku kembali kepada engkau, aku rujuk kepada engkau semula. Sampai bila Cik Nasir? Sampai dia habis haid, lepas tu suci, cerai mula. Bagusnya Islam. Cerai mula. Jadi cerai yang pertama. Lepas tu haid, lepas tu suci, cerai lagi. Kali kedua. Lepas tu haid, lepas tu suci. Tu fikir 2 kali. Tu fikir 2 kali. Jangan fikir 2 kali sebab apa? Hak ni kalau mu cerai je, jengkreng. Tak boleh nak rujuk dah. Hak 1 boleh rujuk lagi, hak 2 boleh rujuk lagi. Nak cerai hak nombor 3 tu fikir elok-elok. Fikir elok-elok. Timbang elok-elok. Buat istikharah elok-elok. Sebab kita tak ada peluang dah untuk rujuk semula dengan dia. Yang boleh kalau dia nanti dia menikah baru, kemudian dia cerai dengan suami baru, habis iddah dia, barulah kita boleh pergi menikah. Kalau dia tak nikah baru, sampai mati kita tak boleh nikah sama dia. Ataupun dia menikah baru, suami dia tak cerai dia sampai dia mati, jengkreng juga. Itu kena fikir timbang banyak kali. Sesal dahulu, macam Malaysia ni bukan masalah Arab ni. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada guna. Hak ketiga tu ulama kata timbang elok-elok.
sebab tak boleh rujuk. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, bila dia tak terima dia cerai juga, lepas cerai tu dia cerai sebab bini dia hidung tak hancung, itu ya. Bini dia pun naik syekh dia cerai kerana hidung tak hancung. Talak 3. Lepas tu dia pergi buat pembedahan plastik comel lalu. Lepas tu tengok comel gila babi, bukan gila babi, gila talak. Nak nikah tak nak rujuk, tak boleh nikah, tak boleh sebab bini dia tak nikah. Bini nikah dengan orang pula, dia nak cerai ke tak tahu. Jadi gila talak, hak tu jadi penimpala. Nah, itu timah. Lebih baik kita pergi buat bedah plastik siap-siap. Boleh kan bedah plastik? Itu hukum lain pula, kita akan jumpa nantilah. Nah, okey. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey. Jadi Nabi kata rujuk kembali. Kemudian sesudah itu bolehlah dia mentalak semula dalam keadaan bersih. Maksud tak bersih yang belum disetubuhi. Itulah juga talak yang dikira indahnya. Mana berkuasa bersih itulah nak dikira indah situ. Sebagaimana yang diperintahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Sadaqallahul azim. Surah At-Talaq ayat 1. Maksudnya wahai Nabi, apabila kamu ataupun engkau dan umatmu, masuk kita kalilah, walaupun dia panggil Nabi, dia sebab kita ni umat Nabi Muhammad, samalah syariat tu. Hendaklah menceraikan isteri-isteri kamu. Kalau nak cerai, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Nah, maksud pada iddahnya boleh dikira iddahnya lah mulai dari masa itu, iaitu dalam keadaan bersih dari haid. Nah, masa nak cerai masa dia suci, belum disetubuhi, bukan masa haid. Mana kalau masa dia haid haram, suci disetubuhi haram. Saya ulang banyak kali bagi kita lekat dalam kepala. Nabi SAW bersabda, murhu fal yuraji'ha tahiran aw hamilan. Maksudnya perintahkan dia, hak tadi Umar ni, perintahkan dia supaya mengembalikan isterinya, rujuklah. Kemudian ditalaknya, diceraikannya dalam keadaan bersih selepas daripada itu, ataupun dia hamil, dia mengandung. Akan tetapi kalau tidak ditolak juga dalam keadaan haid, apakah tolaknya dikira sah dan berlaku ataupun tidak berlaku? Kita dok kata haram menceraikan isteri waktu dia haid, dia nifas ataupun bersih yang disetubuhi. Kalau dia cerai juga, nah kalau dia cerai juga, sah ke tidak perceraian itu? Itu persoalan dia. Baik, menurut ahli fiqh, ulama fiqh yang masyhur ni penanggang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Hak kalau Syafi'i lah. Nah, hak ni kita ni bukan padukan mazhab. Kalau kita mazhab Syafi'i, kita pendapat muktamad, tolaknya berlaku dan sah. Dia cerai isteri waktu haid, jatuh. Talak tetap jatuh dan sah. Tetapi suami yang mentalak isterinya itu adalah berdosa. Perbuatan dia menceraikan isteri waktu itu berdosa besar. Maka wajib dia bertaubat. Dia kena menyesal, nah, dan dia kena berhenti. Mana lepas ni dia tak boleh buat macam tu dah kalau nikah orang lain, dan dia berazam tidak akan melakukannya lagi. Kena taubat. Tak taubat, dosa tak lepas. Dosa besar. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, talak jatuh. Dia macam kita solat. Kita ulang balik, kita cerita dah sebelum ni solat. Nah, kita solat cukup rukun dia, cukup syarat-syarat sah solat. Sah lah. Tapi kalau kita solat itu, contoh kita solat dengan kita menutup aurat kita, dengan kita pakai baju hak tutup aurat ataupun jubah tu hak kita curi. Bukan baju kita pergi curi, kita pakai tutup aurat. Kita pun solat menghadap kiblat, ada wuduk semua, cukup rukun 13 semua. Solat kita sah, tapi perbuatan solat dalam keadaan memakai baju yang dicuri, hukumnya haram. Macam tu. Perbuatan solat tu berdosa. Tapi dia sah, bila sah tak perlu diqadha. Yang tu. Mana cerai isteri waktu haid jatuh talak. Cuma dia berdosa lah. Talak dikira hilang satu. Daripada 3 jadi 2. Macam tu. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi faham betul-betul. Macam jual beli, kita jual beli waktu azan kedua Jumaat. Bagi tempat azan 2 kali lah. Azan sekali tu lah.
Kita mazhab Syafi'i ikut apa dia, Osman Ibn Affan azan 2 kali. Azan pertama tu kalau kita masih transaksi jual beli berlaku, sah lagi, tak haram lagi, sah dan halal lagi. Sebab azan tu dikira masuk zuhur. Dia kira azan Jumaat. Hak nombor 2 tu lah. Hak nombor 2 tu bernama dia azan Jumaat. Hak pertama azan nak kita masuk zuhur. Hak Quran sebut dalam surah Jumaat, ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Wahai orang-orang beriman, bila kamu diseru, mana bila diazankan untuk kamu solat Jumaat, fas'au ila zikrillah, maka segeralah kamu untuk solat Jumaat. Zikrillah tu solat Jumaat. Wa zarul bai', tinggalkan jual beli. Mana siapa jual beli waktu itu haram tapi sah. Jual beli sah tapi perbuatan jual beli itu haram. Ingat, azan kedua jangan berlaku transaksi jual beli. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ada hak duk makan di kedai, cepat solat nak masuk ni. Nak masuk tu jemaah. Elok dia habis. Tadi dah azan pertama lah, elok dia habis azan kedua. Dia pergi bayar, jengkreng. Lain kali bayar dulu. Ambil nasi, orang tak azan lagi, bayar dulu. Lepas kita makan bawa azan, tak parah. Tu jangan say. Jangan jadi bodoh kan. Nanti gede. Betul ngaji. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Durian pun tinggal lah solat Jumaat. Tak apa tinggal, orang tak curi lah. Pergi solat Jumaat, balik-balik tak ada apa. Ingat Saudi lah, Saudi tak apa, potong tangan. Kita tinggal musang boleh ke musang. Nah, musang janggut hang makan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, macam tu. Nah. Baik. Baik, setengah ulama ahli fiqh pula mengatakan bahawa talak seumpama itu tidak berlaku dan tidak sah. Ini hak bukan muktamad, bukan mazhab Syafi'i. Kerana talak dalam haid itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali dan tidak pernah dibenarkan oleh agama. Jadi bagaimana hendak dikatakan talak itu sah dan berlaku. Jadi hak ini bukan mazhab kita. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ditanya, apakah pendapatmu tentang seorang lelaki yang mentolak isterinya yang sedang dalam haid, sah atau tidak? Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan kisahnya ketika dia mentolak isterinya yang sedang haid, masa zaman tadilah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya supaya mengembalikan isterinya itu, rujuk balik. Dan baginda SAW tidak pula mengatakan sesuatu terhadap perkara itu. Kalau tak sah, sebab pun Nabi suruh rujuk mula. Maknanya sah lah, tapi haram perbuatan itu. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, selesailah elok pukul 9. Jadi kita akan sambung nanti hukum bersumpah ketika talak dan seterusnya lah. Nanti kita akan baca ke surat 399. Kalau ada soalan saya bagi ruang dalam 2-3 minit. Kita soal jawab imam dan makmum. Masalah imam makmum. Ustaz ada ajar kat mana-mana tak? Banyak ilmu saya perolehi daripada kitab ini. Sayang tak ada habis. Ustaz Zaidi habis? Ustaz Zaidi habis? Tak habis. Pergi ke sana. Tuan-tuan boleh pergi anak saya. Ustaz Zaidi bin Hasan Basri. Masjid Tanjung Bendahara. Hari apa? Sabtu, Minggu? Isnin Minggu? Minggu 3, minggu ni boleh pergi sambung dengan Ustaz Zaidi. Saya takat ni tak ada lah kitab tu. Baik, saya ada anak OKU, ada terima duit bantuan JKM, bolehkah beli pampers dan kasut guna duit tu? Jangan bagi buat apa? Tersimpan. Dan JKM bagi. JKM pada? Pandai no? Ingat orang bukan Melayu. Jabatan Kebajikan Masyarakat, dia bagi duit untuk guna menguruskan dia. Nak beli pamper dia, nak beli kasut dia, tak apa, tak ada salah. Jangan salah guna. Beli buah durian je.
Dia tak boleh makan durian pun dia boleh makan apa lah. Anak kita tak boleh makan durian, dia makan, dia muntah. DKM bagi duit untuk uruskan dia, kita pergi beli musangking, kita makan kita. Itu tak boleh. Salah guna duit. Macam tabung masjid, kalau kita tulis tabung ni untuk anak yatim, tak boleh ambil lah. Semua nak bagi anak yatim. Tabung ni untuk apa-apa, ditulis di tabung tu, tak boleh ambil lah. Tuan-tuan, tengok dah, selamat yang dirahmati sekalian. Elok buat satu tabung kan. Nah, kita peruntukkan kalau ada anak yatim minta, kita nak bagi berapa ratus. Kalau ada hak ni minta, kita nak bagi apa. Lagi mudah daripada kita duk khas tabung, memang dia sapu semua dia. Kita ambil dosa. Bila Ramadan buat tabung bubuk lambuk. Bubuk lambuk. Kata habis Ramadan, nak buat agak buat lambuk. Lambuk pun tabung buat lambuk. Bubuk lambuk. Tak habis tu ngotor depan lah. Dengan khaskan kena buat untuk apa yang kita khaskan. Nah, jadi dia bagi duit untuk uruskan dia. Kalau kita uruskan lah untuk dia, nak beli kasut dia, nak beli pamper dia, tu pula uruskan dia. Jangan beli sport ring kereta kita sudah. Itu cerita dia. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, selesailah satu soalan. Okey, selesai. Jadi sekadar itu dulu, mudah-mudahan ada sedikit pencerahan pada malam ini. Kita jumpa pula bulan depan Rabu minggu yang ketiga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.